Nasi style. Jaga dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Haji Wan Muhammad yang menyusun atur jadual pengajian Masjid Kota Damansara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Tuan Imam, Tuan Bilal, para petugas Masjid Kota Damansara yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, yang saya kasihi dan yang saya hormati, datuk-datuk, datin-datin, profesor-profesor, doktor-doktor, ustaz-ustazah, alim ulama, para kiai, para masyaikh, para habaib, haji-haji, hajjah-hajjah, bakal haji dan bakal hajjah, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah sama-sama kita niatkan iktikaf di dalam masjid kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang keduanya, marilah sama-sama kita bacakan zikir yang diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kita semua redha Allah sebagai Tuhan kita. Kita semua redha Islam sebagai jalan hidup kita. Kita semua redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan besar kekasih hati kita. Yang ketiga, satu zikir yang diajarkan oleh baginda juga, yang di mana baginda kata zikir ini lebih bagus daripada zikir yang orang selalu buat pagi, petang, siang dan malam. Dan baginda kata, kalau aku ajarkan kepada kamu 4 kalimat, 4 kalimat ini pahalanya Allah beri setanding, bahkan lebih bagus daripada orang yang berzikir pagi, petang, siang dan malam. Bagus zikir pagi, petang, siang, malam. Cumanya nak katakan Rasulullah ajar, sebab Rasulullah tahu umat baginda akan ada banyak helah, akan ada banyak dugaan, banyak fitnah, banyak gangguan masa. Jadi Rasulullah ajar kepada sahabat dan telah diinovasikan oleh ulama al-mutaakhirin dengan beberapa hadis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fis samai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa fil ardi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma khalaqa baina dhalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma huwa khaliq. Maksud dia,
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang berada di langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang berada di bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang berada di antara langit dan bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sebanyak bilangan yang Allah ciptakan. Rasulullah sendiri mengisytiharkan hadis zikir ini lebih baik ataupun setanding dengan zikir pagi, petang, siang dan malam. InsyaAllah kita cuba amalkan sama-sama. Dan yang keempat, dalam satu hadis yang dhaif, zikir ni ada hadis dhaif, ada hadis sahih, hasan dan sebagainya. Tetapi selagi belum maudhu', kita boleh amalkan. Selagi belum palsu. Hadis ini lemah kerana ada perawi yang bermasalah. Kata Rasulullah, man qala 25 marrah, siapa yang baca satu zikir ini 25 kali setiap hari. Man qala fi kulli yawmin 25 marrah, dan 25 kali setiap hari. Tak banyak tuan-tuan, 25 ni sikit saja. Rasulullah kata, siapa yang baca zikir ini, thumma mata ala firashihi, kemudian dia meninggal di atas tempat tidurnya. Mudah cakap, dia meninggal secara biasalah, bukan dalam peperangan, bukanlah dalam kecelakaan, meninggal biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'tahu Allahu ajruhu syahid, Allah memberi pahala dia macam orang yang mati syahid. Allah akan layan dia ketika di akhirat seperti para syuhada, yang tidak lagi merasai kepedihan dan kepanasan neraka dan mahsyar. Itu zikirnya Rasulullah ajar. Kata Rasulullah, dengar, kita cuba hafal. Ini hadis, saya cakap awal lah, hadis ni dhaif tapi boleh diamalkan. Kata Rasulullah, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berkatilah hidup, berkatilah kematian aku dan kehidupan selepas kematian aku. Simple je, 25 kali je. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Tak sampai seminit pun kita baca. InsyaAllah cukup 25. Cukup untuk menepati syarat yang Rasulullah kata, bila mati Allah akan bagi pahala seperti mati syahid, insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mula dengan lebih jauh, tuan-tuan dan puan-puan semua sihat? Sihat nah? Alhamdulillah. InsyaAllah, awalul asya' at-ta'aruf. Setiap benda kena ada pengenalan. Orang cakap tak kenal maka tak cinta. Jadi insyaAllah nama saya Haziq. Nama saya Haziq. Saya seorang bekerja sebagai seorang guru di sekolah kebangsaan yang berdekatan lah. Dan saya pun daripada Sungai Penchala je, dekat saja. Alhamdulillah. Al-mutakallim bi barakati sakit. Saya nak ingatkan diri saya bahawasanya al-mutakallim, orang yang bercakap ini sebenarnya sedang menumpang keberkatan tuan-tuan dan puan-puan yang sedang diam di hadapan saya. Kerana di dalam majlis ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maratum biriyadil jannah farta'u. Sahabat tanya, wa ma huwa riyadul jannah? Kata Rasulullah, hilakul dzikr. Maksud dia, Rasulullah kata, bila kamu melintasi satu daripada taman-taman syurga, maka berhenti dan singgahlah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, taman syurga itu apa? Sahabat ni dia suka tanya Nabi. Benda sekecil-kecil perkara pun dia akan tanya Nabi. Benda yang kalau azan, dengar azan, tanya juga Nabi, ya Rasulullah, aku wajib pergi jemaah ke? Benda sesimpel tu pun dia tanya Nabi. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, apa itu taman-taman syurga wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam, taman-taman syurga adalah halaqah yang mengingatkan kepada aku dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang, dari segi dari kefahaman hadis ni, dari syarah ulama mengatakan siapa yang datang ke dalam majlis ilmu, maka dia sedang datang ke dalam taman-taman syurga. Dan insya-Allah siapanya Allah melembutkan hati dia, Allah menjentik rasa perasaan dia untuk hadir ke majlis ilmu, untuk hadir ke taman-taman syurga ketika atas dunia, insya-Allah Allah akan mudahkan kita merasai istana-istana syurga. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, saya menumpang keberkatan tuan-tuan dan puan-puan yang diam, kerana tuan-tuan dan puan-puan berada dalam taman-taman syurga, yang di mana kalau kita berdoa, ada malaikat yang dikhususkan cakap bila habis satu peristiwa dalam hadis yang sahih, maka malaikat tersebut akan kembali kepada Allah. Dan Allah tanya, tadi kamu pergi mana? Bukan Allah tanya maksud Allah tak tahu, tapi Allah nak tunjukkan perbualan, dialog keadaan. Maka malaikat cakap, tadi aku pergi ke satu majlis ilmu, aku nampak muka si fulan. Dia nampak muka Ali, nampak muka Ahmad, nampak muka Muhammad, nampak muka Abu, nampaklah muka-muka orang dalam majlis ilmu. Maka apa yang Allah tanya? Allah kata, apa yang mereka lakukan? Malaikat kata mereka meminta ampun. Maka Allah kata, aku ampunkan semua dosa mereka. Apa lagi yang mereka lakukan? Mereka berdoa ketika majlis ilmu. Kata Allah, aku akan makbulkan ke semua doa-doa mereka. Jadi saya berada di hadapan bukan kerana saya ini orang yang hebat, tapi saya sebenarnya menumpang keberkatan tuan-tuan dan puan-puan yang hebat. Saya mohon agar doakan saya, agar bimbing saya, betulkan salah silap saya, dan insya-Allah kita berkenalan di atas dunia, kita akan bersahabat di dalam syurga insya-Allah. Satu, insya-Allah saya petik satu kata-kata daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh ulama. Kerana kita ini semua hidup. Orang yang lapar, dia mesti makan. Orang yang mengantuk, dia mesti tidur. Orang yang hidup, dia wajib mati. Kita semua ni, muda macam mana, tua macam mana, sihat macam mana, sakit macam mana pun, kita pasti dan wajib merasai kematian. Dan permulaan kematian tersebut, kata ulama, adalah satu mimpi yang paling ngeri yang pernah kita nampak, iaitu kita akan melihat wajah sebenar malaikat Israel. Nampak wajah malaikat Israel, itulah mimpi paling ngeri setiap manusia yang hidup di atas dunia. Dia kata, ustaz saya dah ngeri dah ustaz, mimpi kena gigit ular lah, kena patuk ular lah, kena makan dengan harimau lah. Dah rasa ngeri dah, mimpi nampak pocong, pontianak semua. Tapi kata ulama, mimpinya paling ngeri, dan dia bukanlah mimpi, dia ada satu perkara yang pasti, iaitu ketika melihat wajah malaikat Israel. Itu adalah mimpi, itu adalah kenyataan yang paling ngeri yang akan kita lalui. Adalah satu kewajipan, bukanlah satu angan-angan. Jadi bila kita meninggal, kita sekarang berada di alam syahadah. Kita sekarang berada di alam khiyar, alam yang menyaksikan setiap benda berlaku. Kalau tak berlaku, kita mempertikaikan. Kerana itulah Abu Lahab mempertikaikan, Abu Jahal mempertikaikan Isra' Mi'raj Nabi, kerana tidak nampak. Sekarang kita berada di bumi syahadah. Kita berada di bumi, di alam yang menyaksikan
satu yang kena menyaksikan sesuatu perkara. Dan kita berada di alam khiyar, alam pilihan. Kita nak hidup sebagai orang baik, maka kita buat baik. Kita nak hidup sebagai orang kaya, maka kita cari rezeki. Kita nak hidup sebagai orang jahat, maka kita buat jahat. Tetapi bila kita mati nanti, bila malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita akan berada di satu alam. Satu alam yang wajib kita tempuhi. Satu alam yang sangat mengerikan, iaitu alam yang memerlukan bantuan. Bukan lagi alam akhirat, tapi ini nama dia alam barzakh. Barzakh bukan akhirat, tuan-tuan. Barzakh ini adalah sempadan antara dunia dan akhirat. Dia macam divider lah. Itu barzakh. Maka orang yang berada dalam kubur ini, dia bukanlah pengakhiran dia. Dia pengakhiran bagi melakukan kebaikan, tapi dia bukan pengakhiran untuk memerlukan bantuan. Kerana itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kata Abu Bakar, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama rakiba al-bahra bila safinah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar ni kalau tuan-tuan nak tahu, seorang yang kehidupan dia, kalau Rasulullah pernah ditanya oleh seorang wanita, datang, ya Rasulullah, aku ada persoalan tentang fiqh wanita. Rasulullah ni tukang rujuk lah. Kalau kita rasa mufti tukang rujuk, Rasulullah ni mufti lebih tinggi lah. Macam tu lah. Sangat semua rujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mana perempuan yang datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kata perempuan ini, ya Rasulullah, aku ada persoalan ni, aku ada pertanyaan tentang fiqh wanita. Aku nak tanya, penting, urgent. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang pada esok hari. Datang pada esok hari. Dia pun pelik. Ya Rasulullah, kalau esok aku tak sempat. Makna kata bukanlah tak sempat itu, makna kata kalau esok aku datang kamu dah wafat. Esok aku datang kamu dah tiada Rasulullah. Aku nak tanya siapa? Ni Rasulullah sendiri mengiktiraf sahabat. Rasulullah sendiri mengiktiraf kenalan Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tidak jumpa aku, carilah Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, hebat Abu Bakar. Kalau Rasulullah tersenyum, Abu Bakar akan tersenyum. Walaupun dalam keadaan yang meriah, kalau Rasulullah sedih, Abu Bakar pun sedih. Abu Bakar ini kelun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Abu Bakar radhiyallahu an, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, saya nampak anak murid saya tersenyum sikit. InsyaAllah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang masuk ke dalam kubur tanpa membawa bekalan, man dakhala al-qabri bila zadin, siapa yang masuk ke dalam kubur tapi tak ada bekalan, dia masuk gitu je, dia meninggal macam tu je, maka kata Abu Bakar, faka'annama dakhala al-bahra bila safinah, sama macam orang pergi ke tengah laut, tak pandai berenang. Dia pergi tengah laut, tak ada peralatan. Dia pergi tengah laut, tidak ada kapal perahu, dah tak pandai berenang. Dia pergi dengan tak ada peralatan, pelampung dan sebagainya, pergi tengah laut. Dia nak buat apa? Maka dia akan lemas. Maka begitulah kata Abu Bakar As-Siddiq, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam satu hadis, "Idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min thalath." Bila anak Adam ni mati, bila kita mati, saya mati, bila tuan-tuan mati, bila puan-puan mati, bila anak-anak kecil kita mati, wajib mati. Jangan nak persoalkan saya pula, Ustaz, saya hidup selama-lamanya. Janganlah. Tu tak jadi ya. Bila mana seseorang itu mati, kata Rasulullah,
idza mata ibni Adam, anak-anak Adam ni bila mana dia mati, in qata'a amaluh, semua amalan dia akan terputus. Solat jemaah dia dekat masjid ni akan terputus. Solat sunat dia pada qiyamul lail akan terputus. Bacaan Quran dia, zikir dia, sedekah dia, semua akan terputus. Illa min thalath. Kata Rasulullah, kecuali 3 benda aja. Kecuali 3 benda. Yang pertama kata Rasulullah, sadaqatul jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini sebenarnya adalah wakaf. Adalah wakaf. Wakaf ini lah dengar tu kata, wakaf je pun ustaz. Duk pergi mall, pasar raya ada je wakaf Quran. Selalu kita tengok perkataan wakaf. Betul? Ada wakaf Quran, ada wakaf masjid, ada wakaf kubur. Yang paling hebat dekat Kelantan. Yang kat Kelantan paling hebat. Ada wakaf Cik Ye. Lain sikit. Wakaf itulah sedekah jariah. Wakaf ni ada 4 rukun dia. Kita wakaf, settle. Kita bagi duit, settle. Tapi orang yang menguruskan wakaf itu, dia kena ada ilmu. Dia kena tahu rukun-rukun wakaf. Al-waqif, mauquf, mauqufun bihi, sirah. 4 benda tu dia kena tahu. Saya tak ada ceritalah, panjang pula nanti. Sebab apa? Sebab wakaf ini diambil berdasarkan kisah Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ini seorang pemuda yang Rasulullah paling sanjung. Salah satu sebab Rasulullah sanjung, sebab dia ni orang yang kaya. Orang kaya pun Rasulullah sanjung. Sebab kekayaan dia bersedekah. Bukan dia ada kaya tu dia bongkak, tapi dengan kekayaan dia sedekah. Sayyidina Uthman ibn Affan, pada satu hari, pada satu ketika mereka berhijrah. Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Mekah waktu tu, Mekah ke Madinah ni panas. Macam kemarau lah, musim panas. Jadi di Mekah rezeki Allah bagi ada air Zam-Zam. Jadinya kalau kita nak minum air, tak ada masalah lah. Pergi je lah kat Telaga Zam-Zam tu. Telaga Zam-Zam yang sebenarnya depan, dekat dengan Kaabah tu. Lepas tu dia pindah ke Telaga Sabil di Marwah tu. Rezeki lah. Kalau insyaAllah kita dapat pergi sama-sama, InsyaAllah saya akan tunjuk. InsyaAllah. Sebab saya seorang mutawif, jadi bolehlah insyaAllah. Jadi ketika berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Mekah ni diorang boleh minum air sewenang-wenangnya. Nak minum dahaga, pergilah minum. Nak basuh baju, ambil lah air, senang. Bila mereka pergi ke Madinah, kaum muhajirin, bila sampai di Madinah, mereka tiada bekalan air. Mereka tak ada bekalan air, kecuali ada satu telaga sahaja. Ada satu telaga sahaja, dan telaga itu dikuasai oleh pemuda Yahudi. Seorang Yahudi ni, telaga tu dia punya. Rasulullah bukan jenis ambil benda haram tau. Bukan jenis, ni dia tak nampak ni aku ambil. Tak. Rasul kata ini telaga Yahudi, maka kita tak akan sentuh kecuali diberi keizinan. Jadi kebiasaan orang muhajirin ni, bila dia nak minum air, dia kena ambil air daripada perigi tu. Perigi tu nama dia Allahu Akbar, saya lupa, tapi perigi tu masih hidup di Madinah, berdekatan dengan Masjid Qiblatain. Saya lupa nama dia. Allahu Akbar kabir. Allahumma salli. Tak apalah. Orang Yahudi ni ketika dia pegang perigi tu, bila muhajirin sampai, muhajirin nak minum air. Bila nak minum air, orang Yahudi dia kata, okey, kamu boleh ambil air dengan satu timba, satu baldi tu dengan harga beberapa rial. 10 dirham ke. Sebab itulah orang Melayu ni hebat. Orang Melayu dah kata dah, bila orang tengah susah,
dia nak beli barang, kita naikkan harga. Orang Melayu cakap apa? Harga Yahudi. Sebab macam ni lah. Muhajirin dah tengah lapar, dahaga, tak ada air, sampai-sampai dia letak dengan harganya mahal. Harga Yahudi nama dia. Ni contoh dia. Maka harga Yahudi. Kemudian bila Rasulullah nampak, Rasulullah kata, sesiapa yang membeli telaga ini dan sedekahkan kepada orang Islam, maka wajib baginya syurga. Wajabat lahu fil jannah. Bila Rasulullah kata wajib baginya syurga, tak ada dah orang nak mempertikai. Rasulullah, ya jawab ni. Tak ada dah. Bila Rasulullah cakap wajib baginya syurga, maka waktu itu Sayyidina Uthman ibn Affan ni seorang saudagar yang kaya. Saudagar ni maksud dia apa? Kalau dalam bahasa Parsi, sau ni maksud dia 1000. Dagar ni maksud dia akal. Saudagar ni maksud dia 1000 akal. Orang yang buat bisnes, dia ada 1000 akal. Betul. Tuan-tuan mungkin pernah terlibat dalam bisnes, perniagaan, mesti ada 1000 akal. Macam mana nak majukan, macam mana nak mempromosi dan sebagainya. Itulah saudagar, 1000 akal. Sayyidina Uthman ibn Affan ni adalah saudagar. Maka waktu itu Sayyidina Uthman dengar Rasulullah kata wajib baginya syurga siapa yang beli telaga dan sedekah. Sayyidina Uthman terus jumpa orang Yahudi ni. Dia cakap kat Yahudi, aku nak beli telaga ni, aku nak beli perigi ni, Biru Mazra'ah. Saya tak ingat nama dia, nama tempat saya tak ingat. Dia kata saya nak beli perigi ni. Maka Yahudi ni cakap, kalau kamu beli perigi ni, rugilah aku. Sebab ini macam sumber pendapatan dia. Macam kita kalau ada dusun, kita betul ada satu dusun durian je, tiba-tiba orang kata aku nak beli dusun ni, kita nak jual pun, itu memang kerja kita, sumber pendapatan kita, hidup kita dengan tu. Kita pun rasa mikir juga, kalau aku jual ni, aku dah tak ada sumber pendapatan, aku dah tak ada lagi untuk pelaburan. Maka Yahudi ni cakap aku tak nak jual, rugi. Sayyidina Uthman datang kali kedua dengan menawarkan harganya lebih tinggi. Kalau Yahudi ni kata aku jual dengan harga 2000, Sayyidina Uthman kata aku nak beli dengan harga 4000. 2 kali ganda dia bagi. Kita sekarang minta diskaun. Sayyidina Uthman dia bayar 2 kali ganda. Kemudian kata Yahudi ni, aku tak boleh, aku tak nak juga. Maka datang kali ketiga Sayyidina Uthman dengan kebijaksanaan saudagar 1000 akal. Dia datang dengan akal yang geliga. Sayyidina Uthman pun mengatakan, wahai Yahudi, macam ni lah, aku beli pergi kamu sehari, aku beli pergi kamu dengan selang hari. Maksudnya Isnin kamu punya pergi, Selasa pergi ni nama aku, hari Rabu pergi ni kamu punya balik, hari Khamis jadi Sayyidina Uthman punya balik. Sayyidina Uthman kata macam tu. Orang Yahudi pun cakap, dia pun terfikir kurang sikit lah, dia kurang bijak lah. Dia kata okey, kalau dia beli, aku dapat duit, dan perigi ni masih aku punya, aku masih boleh dapat duit dari segi pelaburan. Okeylah, aku setujulah, orang Yahudi cakap. Maka Sayyidina Uthman beli dengan harga 12,000 dirham. Dia beli, dia tak takut. Bila dia beli, samalah bila sampai hari Isnin, orang Islam datang nak ambil air, maka bayar dengan harga-harga baldi tu. Dan Yahudi kata satu baldi 10 dirham, mereka bayarlah 10 dirham untuk satu baldi. Pada hari Selasa, perigi itu jadi Sayyidina Uthman punya. Sayyidina Uthman pun cakap dekat semua Islam, wahai ya ayyuhal muslimun, wahai manusia-manusia Islam, wahai muslim-muslim sekalian, hari ini, perigi ini aku punya. Jadi ambillah sebanyak mana yang kamu nak secara percuma. Sayyidina Uthman. Bila orang Islam dengar, mereka pun pergi ke perigi tersebut ambil air tu. Ambil air, dan Sayyidina Uthman pun pesan, ambil, kalau kamu biasa pakai satu baldi,
hari ni kamu ambil 2 baldi. Kalau kamu biasa pakai 2 baldi, hari ni ambil 4 baldi. Orang Islam tanya, kenapa? Sayyidina Osman kata, hari ni aku punya, esok beri gini orang Yahudi ni punya. Maka orang Islam pun buatlah macam tu. Bila hari Rabu, tiba-tiba tak ada orang datang. Orang Yahudi ni pun cakap lah, orang Islam tak pakai air dah kah? Bankrupt aku macam ni. Hari Khamis, orang Yahudi ni nampak ramai pula datang. Orang Melayu pun macam tu juga kan. Kedai makan bila buat free, ramai datang. Bila habis free, orang dah start bayar, tak ada orang datang. Macam sama lah. Bila hari Khamis, ramai datang. Bila hari Jumaat, tak ada orang datang. Maka Sayyidina Osman datang jumpa Yahudi ni. Dia kata kat orang Yahudi ni, wahai Yahudi, aku nampak kamu macam makin rugi je. Ni saudagar nama dia. Dia punca rugi. Aku nampak kamu macam makin rugi je. Kamu nak untung tak? Kamu jual keseluruhan perigi dekat aku. Aku bagi kamu duit, kamu dapat duit. Kalau kamu pegang separuh je, separuh hari aku, separuh hari kamu, kamu tak dapat duit, kata Sayyidina Osman. Maka orang Yahudi pun cakap, ya tak ya juga, ambil dah. Ambil. Dia pun bagi dengan harga 8,000 dirham. Maka Sayyidina Osman pun beli dengan harga 8,000 dirham perigi tersebut. Dan Sayyidina Osman pun mengisytiharkan bahawasanya Sayyidina Osman kata, aku wakafkan perigi ini kepada semua umat Islam. Maksud wakaf adalah tamat. Dan bila mana seseorang itu mewakafkan harta, maksudnya dia menamatkan geran hartanah dia kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Tu maksud wakaf. Jadi Sayyidina Osman kata, aku wakafkan perigi ini kepada semua orang Islam. Dan selepas itu, kerana menjadi tanah Allah, Allah menjaga tanah Allah, maka di sekitar perigi tersebut tumbuh pohon-pohon kurma, dusun-dusun kurma. Dan sekarang, itu kisah 1500 tahun dahulu. Pada tahun ini, pada zaman sekarang, di Madinah, di masjid berdekatan dengan Masjid Kiblatan, saya tak ingat nama tempat dia, perigi Sayyidina Osman itu menjadi tempat ziarah. Kerana masih hidup dan masih ada air. Dan pohon-pohon kurma tersebut ambil, dia bayar, dia kutip, dia jual di Mekah, di Mesir, di Dubai dan sebagainya. Kemudian duit-duit daripada sumber itu dia sedekahkan kepada fakir miskin. Itu harta wakaf. Harta wakaf adalah harta yang bermanfaat. Harta wakaf adalah harta sedekah jariah. Sampai sekarang nama Sayyidina Osman masih ada di Madinah. Geran tanah perigi tersebut masih lagi nama Sayyidina Osman. Dan kerana duit daripada sumber-sumber perigi dan dusun tu, maka diorang mencipta satu hotel. Nama dia Funduk Wakaf Sayyidina Osman. Tak percaya, kita buka Trivago ke Booking.com ke, search Hotel Sayyidina Osman ataupun Hotel Osman bin Affan. Ada di Madinah, berdekatan dengan Masjid Nabawi. Dia sederet dengan Elaf Royal, tak silap saya. Dia tepi jalan je kita nampak dah hotel tu. Dan hotel tu bukannya kata wakaf masuk percuma, bukan. Masih lagi kena bayar. Cuma duit pendapatan daripada hasil kita bagi tersebut, diorang bagi kepada orang-orang miskin, fakir-fakir miskin yang berada di sana. Itu nama dia sedekah jariah. Dan manusia yang memperkenalkan sedekah jariah, Sayyidina Uthman ibn Affan. Kalau nak kata Masjid Nabawi, Rasulullah yang wakafkan Masjid Nabawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sedekah jariah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, insya-Allah saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua ada kemampuan, ada
ada sumber pendapatan, ada modal untuk kita sedekahkan jariah, untuk kita wakafkan tanah, kita wakafkan apa-apa yang sepatutnya, supaya bila kita mati nanti pahala masih berjalan. Bila kita mati nanti, malaikat nak marah kita pun pahala makin selalu datang. Bila kita mati nanti, setiap hari kita akan merasai kesenangan dan ketenangan. Itu yang pertama, tuan-tuan. Kita cari rezeki untuk kita wakafkan. Kita cari rezeki untuk kita sedekahkan. Yang kedua, insya-Allah saya akan berhenti lagi seminit 2 minit lah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ni tak banyak saya nak bagi tahu. Tak banyak, sedikit sahaja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia, Rasulullah sendiri mengiktiraf, Rasulullah sendiri menaikkan darjat manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bukan belajar-belajar kita sendiri pandai, tak. Belajar dan ajar. Tuan-tuan dan perempuan ada isteri, ajar isteri. Tuan-tuan dan perempuan ada anak, ajar anak. Tuan-tuan dan perempuan ada yang menjadi cikgu, alhamdulillah. Cikgu memang tugas dia mengajar, maka bersyukurlah kepada Allah kerana dia sentiasa mengajar ilmu yang bermanfaat. Bukannya ilmu sihir lah, bukannya ilmu yang jahat, tapi ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat, kata Rasulullah dalam hadis lain, Fatihatul Kitab ta'dilu bi thulutsail Quran. Surah Fatihah ni yang kita duk baca, imam baca, kalau kita tak tahu rugi. Tapi hari ini saya nak bagi tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah dikumpul dan dinukilkan oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari dalam kitab Hadis Al-Banjariyah, bahawasanya membaca surah Fatihah ini terkenal dengan 2/3 Al-Quran. Bayangkan kalau imam, kalau anak kita ajar anak kita baca surah Fatihah, anak kita pandai baca surah Fatihah kerana kita, dalam solatnya baca Fatihah kerana kita ajar dia, satu hari 27 rakaat. Silap pula. Satu hari 17 rakaat. Betul? 4, 8, 12. Betul lah. 17 rakaat. 17 rakaat itu 17 kali baca Al-Fatihah. 17 kali baca Al-Fatihah, boleh kira 2/3 darab dengan 17. Sekurang-kurangnya lebih 10 kali kita dapat pahala khatam Al-Quran kerana mengajar anak kita yang seorang sahaja. Kalau kita ada 5 orang anak, kita ajar mereka Al-Fatihah, mereka solat baca Al-Fatihah kerana kita ajar, kerana kita yang betulkan, insya-Allah kita berada dalam kubur, setiap hari akan datangnya pahala khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran bukan sikit, tuan-tuan. Pahala khatam Al-Quran ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya terpaksa berhentilah kerana dah masuk waktu isyak. Jadi kata Rasulullah SAW, Al-Fatihah ni surahnya paling agung. Saya tak nak syarah panjang, jadi cukup setakat itu sahaja. Saya minta maaf salah silap, saya minta maaf terkasar bahasa, kerana dah masuk waktu isyak dan dah diberi amaran kita berhenti bila mana masuk waktu isyak. Jadi kita akhiri dengan sedikit doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ziyarata Makkahil Mukarramah wal Madinatul Munawwarah fi hadhihi sana fi kulli sana fil khair fil lutfi fil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya minta maaf salah silap, saya minta maaf terkasar bahasa kerana sudah masuk waktu isyak, jadi kita berhenti. Doakan saya semoga yang terbaik untuk kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.